Tak lama lagi orang tak harus menyentuh layar smartphone untuk memberi perintah memutar sebuah lagu atau menolak panggilan telepon. Sensor yang baru dikembangkan peneliti University of Washington, Sideswipe, memanfaatkan teknologi radio mirip radar. If you think about a radar on an aircraft or on a boat or something like that, in that case you have a transmitter which is sending energy out into the environment and it's being reflected from objects nearby. Gerakan tangan pengguna berfungsi mirip benda yang dipindai radar. Satu lagi kegunaan teknologi ini adalah memungkinkan pengguna yang sedang menyetir mematikan ponsel hanya dengan isyarat tanpa harus merogoh kantong atau kursi sebelah sehingga membahayakan diri sendiri. Sensor Sideswipe bisa mengingat berbagai macam isyarat dan apa yang dimaksud dengan masing-masing isyarat tersebut. And what we do is we use a machine learning algorithm to match patterns of the changes due to gestures with previously recorded patterns. And when we see a match, we say, oh, a particular gesture was being performed. Teknologi Sideswipe sementara ini 87% akurat mendeteksi gerakan. Hanya saja tantangan bagi pengembang adalah bagaimana membuat pengguna mengingat masing-masing isyarat yang perlu digunakan untuk setiap perintah. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
2013 menyaksikan pelbagai perkembangan dan juga perkara yang berlaku di dalam dunia teknologi. Kami di Amaz membawakan rangkuman dunia teknologi sepanjang tahun 2013. Tahun 2013 memperlihatkan pelbagai syarikat meluaskan perkhidmatan mereka malah mengambil alih beberapa syarikat yang lain. Namun pada masa yang sama tidak ketinggalan beberapa syarikat yang mengalami masalah dari segi jualan dan juga prestasi syarikat yang agak terus. BlackBerry sendiri salah satu nama besar dalam pengeluar peranti mudah alih dilihat mengalami masalah untuk bersaing dengan pelbagai pengeluar di luar sana. Pada awal tahun 2013, mereka telah memperkenalkan sistem operasi BlackBerry 10 bersama-sama peranti Z10 mereka. Walaupun ia membawakan beberapa fungsi yang menarik, namun ia gagal menarik hati pengguna berkemungkinan adalah kerana kurangnya sokongan daripada pembangun aplikasi di samping harga peranti yang agak tinggi ketika pengenalan. BlackBerry juga pada tahun 2013 memperkenalkan aplikasi permesejan mereka kepada pengguna Android dan juga iOS. Seperti BlackBerry 10, boleh dikatakan pengenalan BBM untuk Android dan iOS ini agak lewat. Namun ia masih mempunyai peminatnya yang tersendiri di seluruh dunia. Dengan pelbagai cabaran, ia dilihat BlackBerry turut mengumumkan perubahan dari segi CEO dan mungkin tahun 2014 kelak akan memberikan cabaran positif untuk pihak BlackBerry. Selain BlackBerry, beberapa syarikat turut mengumumkan perubahan pengurusan dan pengenalan CEO baru mereka termasuk Maxis, Acer dan lain-lain. Pihak Microsoft sendiri dilihat mencari CEO baru apabila Steve Ballmer mengumumkan akan berhenti daripada jawatan berkenaan pada tahun hadapan. Microsoft pada tahun 2013 telah memperkenalkan beberapa perkara baru termasuk kemaskini Windows 8.1 dengan fungsi-fungsi baru, penambahbaikan platform operasi Windows Phone di samping beberapa perkembangan lain dalam arena perkhidmatan seperti SkyDrive, Bing, Office 365 dan juga Skype. Namun, apa yang mengejutkan adalah apabila pihak Microsoft mengumumkan untuk mengambil alih bahagian peranti dan perkhidmatan daripada Nokia sekaligus membuatkan beberapa eksekutif dan juga pekerja Nokia diserap masuk ke Microsoft. Nokia pada tahun ini boleh dikatakan memperlihatkan prestasi yang agak baik berbanding sebelum ini, di mana mereka telah hadir dengan beberapa peranti baru termasuk memperkenalkan tablet berasaskan Windows RT mereka kepada umum. Bercakap mengenai dunia tablet, pada tahun ini pelbagai jenis tablet baru diperkenalkan yang menjalankan sistem operasi Android. Apple sendiri turut memberikan kemaskini untuk keluarga tablet mereka dengan mengumumkan iPad Air dan juga iPad mini Retina. Di samping itu, pihak Apple turut memperkenalkan dua iPhone baru pada tahun ini, di mana salah satunya adalah iPhone 5s yang menyertakan chip pemprosesan 64-bit serta sokongan pengimbas cap jari yang dipanggil Touch ID. Apple juga pada tahun ini telah memperkenalkan kemaskini sistem operasi di mana telah memperkenalkan OS X Mavericks dan juga iOS 7 yang membawakan kemaskini dari segi reka bentuk antarmukanya. Perkhidmatan iCloud juga diberikan kemaskini dengan penambahan beberapa perkhidmatan baru melaluinya. Bercakap mengenai Apple, semestinya pesaing terdekat mereka, Samsung, tidak boleh dilupakan. Samsung pada tahun ini telah memperkenalkan pelbagai peranti Android mereka, termasuk antaranya adalah Galaxy S4 dan juga Galaxy Note 3. Samsung juga turut dilihat bereksperimen dengan beberapa perkara baru termasuk peranti dengan skrin melengkung mereka, Galaxy Round dan juga tablet untuk kanak-kanak yang dipanggil Galaxy Tab 3 Kids. Satu peranti boleh pakai turut diperkenalkan Samsung dinamakan sebagai Galaxy Gear yang berfungsi sebagai sebuah jam tangan pintar. Selain pengenalan gadget baru, pihak Samsung turut sama memfokuskan kepada pembangun dan menarik mereka untuk membangunkan untuk platform Samsung. Bercakap mengenai Google pula, pada tahun ini Google telah meluaskan portfolio mereka dengan mengambil alih pelbagai syarikat termasuk salah satunya adalah Waze iaitu penyedia perkhidmatan navigasi sosial pada pelbagai platform. Beberapa perkhidmatan baru turut diperkenalkan oleh Google termasuk aplikasi Quick Office percuma untuk pengguna Android dan iOS selain mana turut memperkenalkan perkhidmatan Hangout yang mengintegrasikan sokongan SMS dan Google Hangout. Google turut mengambil alih dan membeli beberapa syarikat memfokuskan kepada teknologi robot yang mana menjadi salah satu projek rahsia dalam syarikat gergasi internet berkenaan. Mungkin kita akan dapat mengetahui lebih lanjut berkenaan projek rahsia tersebut pada tahun 2014.
Android sendiri pada tahun ini telah menerima pelbagai kemaskini termasuk pengenalan versi baru yang dinamakan sebagai Android 4.4 KitKat. Namun salah satu perkara yang menyedihkan daripada Google adalah apabila beberapa perkhidmatan ditamatkan oleh mereka, termasuknya Google Reader yang mana sedia mempunyai pengguna yang ramai. Perkara ini membuatkan beberapa perkhidmatan baru mengambil alih posisinya termasuk Feedly dan juga Digg. Pada tahun 2013 juga memperlihatkan kembalinya semula Yahoo dengan memperkenalkan pelbagai perkara baru di bawah CEO Marissa Mayer. Antara yang diumumkan mereka adalah termasuk pengambil alihan beberapa syarikat internet, termasuk salah satunya adalah Tumblr. Perkhidmatan sedia ada turut diberikan perhatian, termasuk penawaran ruangan percuma sehingga 1 terabyte melalui beberapa perkhidmatan Yahoo seperti Flickr. Yahoo juga turut memberikan perhatian pada pengguna peranti mudah alih dengan hadir bersama beberapa aplikasi baru untuk pengguna seluruh dunia. Facebook pada tahun 2013 masih mengekalkan posisi mereka sebagai laman sosial utama, namun tidak begitu banyak fungsi baru yang diperkenalkan mereka. Facebook sendiri dilihat memfokuskan arena peranti mudah alih di mana mereka hadir dengan pelbagai kemaskini baru untuk aplikasi mereka, di samping pada masa yang sama memberikan perhatian untuk Facebook Messenger. Aplikasi pemesejan yang lain turut menjadi perbualan ramai seluruh dunia, terutamanya apabila aplikasi dari Asia seperti WeChat, Line dan juga KakaoTalk yang memberikan saingan sengit untuk beberapa perkhidmatan sedia ada yang lain. Pada tahun 2013 ini juga menyaksikan mata wang maya mendapat perhatian terutamanya Bitcoin. Bitcoin telah mencapai nilai yang paling tinggi pada tahun ini iaitu mencecah melangkaui $1,000. Dunia konsol turut menjadi perbualan hangat sepanjang 2013 apabila Sony dan Microsoft masing-masing memperkenalkan kemaskini konsol mereka. Sony telah memperkenalkan konsol PlayStation 4 mereka yang dikemaskini dari segi spesifikasi termasuk reka bentuk konsol dan juga alat kawalannya DualShock 4. Microsoft pula memberikan nafas baru untuk Xbox dengan memperkenalkan Xbox One yang menyertakan beberapa pembaharuan termasuk pengenalan Kinect 2. PlayStation 4 sedia dilancarkan di Malaysia pada tahun 2013 manakala ia tidak diketahui lagi untuk Xbox One. Bercakap mengenai dunia konsol dan permainan, salah satu perkara menarik adalah di mana lebih ramai pembangun yang menerbitkan permainan mereka untuk platform Linux di samping pihak Valve sendiri memperkenalkan Steam untuk Linux. Selain Steam untuk Linux, mereka juga mengumumkan Steam OS termasuk memperkenalkan prototipe untuk konsol mereka Steam Machines. Dan akhir sekali, antara perkara yang menarik perhatian sepanjang 2013 ini adalah berkaitan teknologi perkomputeran awan. Lebih ramai yang mula aktif menggunakan sokongan perkomputeran awan bukan sahaja dari segi storan tetapi juga daripada pelbagai medium lain termasuk untuk salinan pendua gambar, penyuntingan dokumen dan tidak ketinggalan perkembangan Chrome OS itu sendiri. Jadi itu adalah rangkuman daripada kami di Amans berkenaan dunia teknologi sepanjang tahun 2013 ini. Jadi jangan lupa kongsikan bersama kami apakah perkara yang menarik minat anda berkenaan dunia teknologi sepanjang tahun 2013 ini. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!